الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجته أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Yang berbahagia Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan seluruh jawatankuasa surau, muslimin, muslimat, ibu ayah, para tetamu Allah yang dimuliakan, para ustaz, para ustazah yang alim, juga seluruh bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah nikmat kurnianya, kasih sayang Allah, kerana belas kasihan, sifat Rahman dan juga sifat Rahim Allah, dapat kita bersama-sama dipertemukan, dapat kita bersama-sama berkumpul dalam satu halaqah yang cukup istimewa, yang masanya cukup singkat, tetapi di dalamnya penuh padat dengan kebaikan dan barakah. Dan pada ketika ini juga masa yang cukup dicemburui oleh mereka-mereka yang membenci dan juga mereka-mereka yang hendak memalingkan umat Islam daripada kebaikan. Maka ketika itulah masa ini perlu untuk kita peruntukkan, perlu untuk kita gunakan, perlu untuk kita manfaatkan. Tak lama antara Maghrib dan Isyak untuk sama-sama kita muhasabah diri, untuk sama-sama kita cas kembali iman kita. Bateri telefon kita mungkin kita cas satu hari 2 kali. Kalau yang telefon baru-baru ni sekali aja waktu malam. Jadi mungkin nak dapat 2 kali sehari dengan tazkirah tu susah lah juga. Tapi dapat sekali paling kurang pun esok penuhlah bateri kita, dapatlah kita lalui kehidupan ini dengan baik insya-Allah. Tuan-tuan, ibu ayah, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan berkongsi satu tajuk yang sebenarnya satu perkara yang kita tak nampak, tetapi dia wujud di dalam jiwa ataupun jasad kita.
Yang mana tajuk kita pada malam ini kita akan membicarakan, iaitu elak hati jadi hitam. Kalau mengelak kemalangan tu tahulah kot, tahu peraturannya, tapi nak elak hati jadi hitam ni, insya-Allah kita akan ambil daripada pesanan-pesanan yang disusun dan juga yang telah ditulis kepada kita daripada seorang ulama yang cukup agung, wali Allah yang cukup istimewa, yang cukup dekat dengan mazhab Syafi'i, berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Abu Hasan Al-Asy'ari, yang mana sama-sama akan memberikan manfaat kepada kita insya-Allah seandainya dapat kita amalkan. Jadi malam ni tak boleh nak manjang-manjang ta'aruf sangat, sebab masa nak tazkirah ni tak boleh lama. Kan, jadi kita terus direct, straight to the point insya-Allah. Baiklah. Malam ni kita nak cerita tentang elak hati jadi hitam, ataupun bagaimana untuk kita menjaga hati kita, mata hati, hati nurani, apa sahajalah namanya, ia disebut sebagai qalbun. Yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, tidak ada keraguan pada apa yang Nabi sebutkan ini, iaitu dalam badan kita ini ada seketul daging. Kalau ianya baik, saluhat jasadi kulluh, maka baiklah seluruh tubuh badan. Kalau rosak seketul daging ini, maka fasadat jasadi kulluh, maka rosaklah seluruh badan kita. Apa dia kata Nabi? Ala wahya qalbun, itulah ia dinamakan sebagai hati nurani. Itu kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kita tak pernah tengok jantung kita. Kalau jari kita luka, kita tahu ini kalau tak dibalut, kejap lagi sakit, bernanah, akan jadi lebih parah. Kalau kita tengok kaki kita kena gigit dengan semut, kita nampak bengkak dia, nampak bintat dia akak. Tapi kalau bak hati jantung ni, kalau doktor kata hati kita bengkak, mana kita nak tahu bengkak ke tak bengkak? Bengkak tak apalah, bengkak aja aku. Itu tahu. Ni yang dalam ni, pakcik, hati pakcik ni bengkak belah kiri, namanya dia sis, hujung sis saja dengar. Percaya ke tidak kita? Percayalah. Sebab doktor ni ada ilmu tentang jantung ni tadi. Pakcik, jantung pakcik ni tersumbat, ada saluran darah dekat jantung ni, begini-begini, kita kena letak belon sikit ke, kita kena ambil urat dekat paha pakcik begini. Semua diceritakan, kita yakan aja. Tak ada kata menipu lah doktor ni. Kalau menipu, baik tak payah datang sini pakcik, pergi tempat lain. Kita mesti percaya sungguh, sebab yang tak nampak di mata kita, nampak di mata yang pakar. Begitu juga tentang hati nurani ini, yang mana kita tahu kita mesti jaga 3 kesihatan. Jadi doktor kejap lah. Yang pertama, kesihatan fizikal kita. Maka ada pakar dia, doktor mata, doktor telinga, doktor hidung, segala doktor. Yang kedua, kesihatan mental. Ni musim-musim PKP ni ramai orang masalah mental nak terjun. Baru ni pula hari ni dapat disekat penunggang Myvi kuning. Dulu Volkswagen kuning dekat Karak tu, ni Myvi kuning nak dilompat jambatan. Bomba sekarang ni, kalau kita sembang orang bomba, madam api ni 20% saja, 80% memadamkan luka di hati manusia. Kan, orang hati tertekan ni, jiwa tertekan. Dulu meneng kepala mikir, minta maaf cakap orang Perak pula, saya ni orang Perak. Dulu pening kepala ni mikir, bilalah anak aku dekat rumah. Hari ni bila anak ada dekat rumah, dia telefon ustaz, "Ustaz, saya nak tanya soalan." Oh, ni mesti soalan hukum hakam halal haram lah ni, boleh jawab. "Ustaz, saya nak tanya ni ustaz, apa saya nak buat dengan anak saya ni ustaz?" Apa pula aku ditanya soalan macam tu? Pening kepala. Anak dia gigit kaki meja, kan, ibu jari kaki maknya digentil-gentil, tak tahu nak buat apa lagi dah. Pening kepala mak-mak ni, anak duduk tak sekolah-sekolah, pening kepala. Jadi nak kata hari ni masalah mental ni lah yang menyebabkan manusia sakit. Tak nampak juga. Dan baru tu bulan 3, bulan 4, sebelum PKP, bulan 2, bulan 1, saya ada forum dengan mereka-mereka yang pakar dalam kesihatan mental di HKL. Rupanya di antara kita ni, di waktu sekarang ni, dalam 4 orang mesti ada seorang yang ada masalah mental. Contoh 1, 2, 3, 4. Yang keempat tu siapa?
Nak tunjuk tu tak berani lah kan. Lepas tu 1, 2, 3, 4 begitu. Kalau dia marah, betul lah tu. Tuan-tuan. Nak kata dalam 4 orang mesti ada seorang masalah mental, tapi kita tak tahu. Mesti dirawat. Ada psikiatris, ada apa lagi? Ada kaunselor, ada macam-macam yang menjurus kepada penyakit mental. Perlu dirawat. Yang ketiga, penyakit spiritual. Inilah yang berkaitan dengan makhluk halus ke, makhluk tebal ke. Yang makhluk halus ni kita takut, makhluk tebal pun kita takut. Makhluk tebal ni siapa tuan-tuan? Yang buat jahat tapi tak nampak depan mata kita ni. Tak nampak, tapi dia wujud. Manusia contoh, hasad dengki tak nampak dengan kita. Sebab itu masalah spiritual ni masalah dalaman yang kita sebut tentang apa yang Nabi cakap ni. Kalau rosak spiritual, rosak mental, rosak fizikal. Itu Nabi tekankan bagaimana untuk kita menjaga keseluruhan jiwa hati kita agar kita terpelihara daripada kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Maka sebab itu kita petik daripada nasihat, 10 nasihat. Ni kalau nak baca 10-10 panjang. Kita boleh ringkas-ringkas sajalah. Dapat 10 ni insya-Allah, nak tahu datang lagi tak tahu bila. Kan? Cukuplah. Dapat 3 lah. Baki 7 kita temput pula tahun depan. Bukan tahun depan, bulan depan. Nampak tak jauh sangat kan? Tuan-tuan rahmati Allah, pesanan ini datang daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ni ulama besar, ulama hebat. Imam Sufyan Ats-Tsauri ni, nama dia Ats-Tsauri, dia dinamakan dengan Ats-Tsauri ni dia yang gelar sendiri. Ats-Tsauri ni maksudnya lembu jantan. Ulama-ulama besar selalunya di hujung tu dia letak gelaran-gelaran yang sedap-sedap. Al-Qahiri. Contohnya kalau Negeri Sembilan ni apa? Adalah Al-Kuala Pili. Kuala Pilah lah tu. Dia mesti laqab ataupun gelaran daripada tempat. Al-Tantawi, daripada Tonton Mesir contoh. Al-Madini, daripada Madinah contoh. Tapi dia letak Ats-Tsauri, si lembu jantan. Ada cerita satu hari Imam Sufyan Ats-Tsauri orang yang warak, tak macam mana masuk masjid, terlangkah kaki kiri dahulu. Menyebabkan dia kesal, dia rasa geram dengan diri dia, dia rasa geram dengan kecuaian dan kelalaian dia, menyebabkan dia letak nama Ats-Tsauri itu di hujung namanya. Supaya dia tahu dalam hidup aku ni rupanya aku ni cuai, aku ni lalai macam binatang juga. Itu bagi dia. Tapi kita nak kata begitu tak boleh tuan-tuan. Ini ulama besar, ulama hebat. Tapi sebab dia yang letakkan diri, kita ikram, kita memuliakan gelaran yang dia nak letak pada nama dia. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nabi Imam Sufyan Ats-Tsauri ni letak 10 perkara yang boleh menyebabkan kita ini mudah hati kita jadi al-jafa, keras, hitam, mati dan susah untuk dibentuk tubuh badan dan juga perilaku diri kita. Benda ni kadang-kadang kita tengok, benda ni kecil-kecil aja, tapi ini KPI para ulama. Betul, kalau kita nak jadi macam orang baik, kena tiru orang baik. Mungkin tak sampai tahap itu lagi, tapi cukuplah kita tiru sikit-sikit supaya kita mendapat barakah daripada apa yang dia miliki. Yang pertama, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang yang hatinya boleh jadi hitam, hati jadi al-jafa, keras, mati. Yang pertama adalah orang yang hanya berdoa untuk dirinya, wala 'alal muslimin wal muslimat, tidak berdoa untuk muslimin dan muslimat, juga tidak berdoa untuk ibu dan ayahnya. Ini yang pertama. Saya rasa yang pertama ni tak ada masalah, sebab kita memang diajar daripada dulu untuk baca Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita diajar daripada kecil itu lagu tu. Kita diajar untuk baca doa untuk mak ayah kita, baca doa untuk muslimin muslimat. Itu memang kita diajar. Alhamdulillah. Sebab itu baca doa lepas solat ni satu benda yang sunat yang mesti untuk kita laksanakan sama-sama. Supaya kita tahu apa yang imam baca, kita boleh amal, kita boleh sebarkan pula. Doa untuk muslimin dan muslimat dan juga ibu dan ayah. Cuma kita boleh tengok, ada yang kata mana yang lagi elok, Allahumma ghafir lana zunubana wali walidina ataupun wali walidaina. Ni kita ambil sikit sebab masa ulama membahaskan cerita doa ni disebut. Jadi saya sampaikan pada tuan-tuan. Ada yang baca wali walidaina.
Ada yang baca wali-walidina. Mana satu yang betul? Kedua-duanya betul. Kedua-duanya boleh. Cuma ada maksud. Waliwalidaina warhamhuma. Huma merujuk kepada dua orang. Bermaksud waliwalidaina itu adalah, ya Allah, ampunkan ibu dan ayah aku kedua-duanya. Mungkin boleh jadi ibu dan ayah mertua kita kerana kedudukan ibu ayah mertua tu sama dengan ibu ayah kandung kita. Yang kedua, Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum. Hum ni ramai pula. Maksudnya apa? Waliwalidina ini bukan sekadar ibu ayah, tapi kepada atuk dan nenek, kepada moyang laki, moyang perempuan, dan juga seluruh keturunan kita yang berada di atas. Sebab itu dibaca warhamhum kama rabbayana shighara ataupun saghira. Ini mana ini kedua-duanya boleh dipakai. Cuma kita nak faham. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, apa beza Daina dengan Dina ni? Jadi supaya kita boleh baca, kita boleh faham dan kita boleh amalkan sama-sama. Tak ada beza pun orang kata, oh ni salah. Tak ada salah. Dua-duanya boleh, dua-duanya tepat. Dan bila doa pasal umat muslimin dan muslimat, Nabi cukup suka kalau kita baca doa untuk muslimin dan muslimat ini, kita sertakan dengan kalimah li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kita baca Allahumma ighfir, ya Allah ampunkan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ampunkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita baca Allahumma arham, ya Allah muliakanlah, belas kasihankanlah li ummati, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sering mendoakan kita. Nabi sering mendoakan kita. Bagaimana Nabi Aisyah bersama dengan Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih. Bila Aisyah duduk dengan Nabi, Aisyah dah habis bergurau senda dengan Rasulullah, Aisyah minta Nabi doakan untuk Aisyah. Maka Nabi doakan kepada Aisyah, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa-dosa dia, apa yang dia lakukan sebelum ini dan juga dosa-dosanya yang akan datang. Seronok Aisyah. Kan? Aisyah jangan ragu-ragu lagu tu. Kan? Seronok dia. Orang doakan kita dapat diampunkan dosa. Yang doa ni pula bukan orang biasa-biasa. Bukan piu. Piu ni tak boleh pakai sekarang ni. Yang piu tak boleh cakap, orang lain yang cakap. Ini Rasulullah SAW yang doakan, yang memang dimakbulkan doa, confirm seronok tuan-tuan. Seronok sungguh. Maka Aisyah kata, adakah doa ni sahaja dibaca untuk aku? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya inilah doa yang aku baca kepada umatku pada setiap hari. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Begitu sayangnya Nabi, begitu rindunya Nabi kepada kita. Sebab itu dalam doa kita mesti kita kena sertakan bacaan doa, dipanjatkan doa untuk ibu ayah jangan ditinggal, untuk muslimin dan muslimat. Yang kedua, kita laju-laju, tak boleh lama, masa sekejap aja. Yang kedua, seseorang yang boleh mengaji Quran, lagi cantik dia pula hafal Al-Quran, tetapi dia tidak konsisten, tidak istiqamah membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari. Yang kedua ni dah kena kepala hidung kita. Kepala hidung apa ke? Segala macam lah. Dah kena kat diri kita dah ni, bagai ditembak-tembak. Sehari tak baca 100 ayat Al-Quran, maka hati ni boleh jadi hitam. Ni kata Imam Sufyan Tsauri ni. Nak nunjukkan kepada kita betapa berat sebenarnya untuk mendapat nikmat kebaikan pada hati. Sebab itu kalau kita ni geram asyik nak marah, nengok orang salah asyik nak maki aja, kan? Ada benda yang tak kena, kita nampak yang jahat dulu. Ada benda yang baik tak pernah kita hargai. Ada benda yang baik tak pernah kita syukur. Buat benda baik banyak, ikhlas tak sampai-sampai ni. Susah betul. Beramal dah lama tapi berfikir-fikir Tuhan terima ke tidak. Balik kepada yang kedua ni, adakah kita dapat membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari? Lagi-lagi zaman ni zaman fitnah tuan-tuan. Zaman yang cukup menakutkan.
Maka sebab itu kita diminta untuk membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari. Pada yang tak tahu tak apalah. Kalau kita dah tahu, kita balik boleh amalkan. 20 ayat pagi, subuh 20 ayat, Zuhur 20 ayat, Asar 20 ayat, Maghrib 20 ayat, Isyak. Cukup 100 ayat. Lebih lagi tak apalah. Mungkin hari Jumaat orang tu baca Al-Kahfi, selesai lah. Dia baca Al-Mulk, apa ni, baca Yasin, baca Al-Mulk, dapat lebih lah tu. Jadi kalau dia dapat melebihkan lagi bacaan Quran, insya-Allah hatinya terus hidup. Hati hidup ni macam tu, tuan. Hati hidup ni, dia macam mesin jangka hayat dekat hospital tu. Nyawa kita ni nak tahu hidup ke, ada ke tidak lagi, susah nak tengok kat muka orang tu. Orang tengah sakit, tengah koma, macam mana nak tahu dia hidup ke tak hidup? Macam tu aja dia, tengah masuk oksigen. Hidup ke tak hidup lagi? Tengok dekat TV yang ada dekat tepi katil dia. Ten-ten. 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 Jangan lumba haram. Ten. Itu iklan TV3 dulu kan? Tu. Maknanya kita faham kalau ten, dah tak ada ten, maknanya mati dah tu. Begitu juga hati kita. Kalau kita ni dengar benda baik, terasa. Hati ni terasa. Ada sentapan terasa tu, hati hidup. Hidup lagi tu. Tapi kalau orang bagi tazkirah, bagi ceramah Quran time dekat TV Hijrah 3 kali sehari, cerita Quran, baca Quran, azan, tak terasa. Tak terasa, dia rasa macam kosong, rasa macam kebal hati ni, tak rasa apa langsung. Jadi pada ketika itu maknanya hati kita dalam proses dah nazak dah tu. Dah nak mati sangat dah. Tak ada getaran. Sebab itu hati kita ni, bila orang marah kita geram. Itu hati kita hidup lagi, berperasaan. Ini orang marah, buat cerita sedih, macam tu aja mukanya. Nengok cerita Rama TV3 cerita sedih, begitu aja. Nengok cerita hantu, Ju-on, Denan, apa segala macam cerita hantu, begitu aja. Nengok Maharaja Lawak Mega, begitu. Tak gelak langsung. Tak ada perasaan. Ada juga orang macam tu. Tapi itu jauh lah. Nak bandingkan, nak ceritakan, nak contohnya. Begitulah kalau hal-hal agama ni datang, ada tazkirah ayat-ayat, kadang-kadang tak tersentak hati kita. Contoh Hamka kata apa? Jangan takut kalau selipar kamu hilang dekat masjid. Jangan takut. Tapi takutlah kalau selipar kamu tak pernah sampai kat masjid. Kita dengar macam tu. Ini perli aku ni. Hidup hati dia. Boleh lagi dilentur. Boleh lagi terima kebaikan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, hidupkan hati ni penting. Jangan bagi sampai mati. Yang kedua, kena banyak baca Quran. Iqra'ul Quran, kata Nabi, baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Quran akan jadi pembantu kita. Sebab tu kita baca Allahumma akrimna bi karamatil Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Quran. Wa syarrifna bi syarafatil Quran. Hebatkan kami dengan kehebatan Quran. وَزَيِّنَّا بِزِينَةِ الْقُرْآنِ. Hiaskanlah tubuh badan kami, kehidupan kami dengan perhiasan Al-Quran. وَأَلْبِسْنَا بِخِلْعَةِ الْقُرْآنِ. Pakaikan kami pakaian perisai yang mana ia datang daripada Quran. وَجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ. Jadikanlah kami, ya Allah, ahli Al-Quran. وَأَدْخِلْنَا جَنَّةَ بِشَفَاعَةِ الْقُرْآنِ. Dan masukkan kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Tidak lain tidak bukan dengan apa? Syafaat Al-Quran. Ini yang seronok. Ulang-ulang doa ini, supaya bila kita dengar Al-Quran, 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 tidak jauh kita dengan Al-Quran itu nanti. Yang ketiga, seseorang yang masuk dan keluar daripada masjid tetapi tidak semayang 2 rakaat, sama ada qabliyah ke, ba'diyah ke, tahiyatul masjid ke, ini orang yang rugi dan dia boleh bawa kepada hati yang hitam. Ni kata Imam Sufyan Thauri. Kita rasa tak ada apa pun, tak ada kewajipan pun, tak ada pensyariatan pun, tapi rasa macam rugi, betul tak? Rasa macam rugi. Itulah yang dikatakan oleh Imam Sufyan Thauri. Kalau kita masuk ke masjid pada waktu-waktu yang dibolehkan solat, kita tak solat, jangan amalkan begitu. Paling kurang dapat buat ba'diyah, paling kurang dapat qabliyah, paling kurang dapat buat tahiyatul masjid. Contohlah kalau kita pergi musafir, ni dah boleh rentas negeri ni. Jangan berentas desa lah tuan-tuan, berlari pula kita ni.
Jaga lutut. Saya ni baru lepas operate lutut main bola hari tu. Lepas aja PKP yang pertama tu, enjut main bola pagi sampai ke malam. Lala doktor kata lepas kena operate ni setahun tak boleh main bola. Kan nak kata begitulah. Ya tuan-tuan rahmati Allah, nak ceritanya apa yang berlaku ketika ini bila kita dah boleh keluar ni, dah boleh balik kampung apa contoh, maka para ulama dalam mazhab Syafi'i kata macam mana kita nak buat solat qabliyah ba'diyah kalau kita musafir? Boleh buat, tak ada masalah. Contoh kita sampai, buat tahiyatul masjid dulu. Kemudian kita boleh solat pula bangkit untuk buat qasar jamak zuhur dan juga asar dan juga zuhur. Tak jadi masalah. Ini yang ditekankan dalam mazhab kita yang boleh kita amalkan bersama. Bermakna kalau meninggalkan perkara 2 rakaat masuk dalam masjid ni rugi besar. Jadi kita kena amalkan sama-sama supaya takut nanti kata Imam Sufyan Tsauri boleh penyebab jadi hati ni hitam, hati ni boleh mati. Yang keempat, seseorang yang berjalan di kuburan. Rajulun yamurru 'alal maqabir, kata Imam Sufyan Tsauri, lelaki ataupun seseorang yang berjalan di kawasan tanah perkuburan, walam yusallim wala yad'u ila ahli, tidak memberi salam dan tidak mendoakan kepada ahli kubur. Begitu tuan-tuan kita lalu kat tanah perkuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum kepada seluruh penduduk-penduduk di sini di kalangan orang beriman, lelaki dan perempuan. Antum sabiqun, kamu dah pergi dulu. Wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun, insyaallah kami akan menyusul kemudian nanti. Ini salam yang panjang. Nak panjang-panjang susah ustaz, bagi salam je lah. Jangan assalamualaikum sudah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Boleh tak kira? Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, bila saya masuk dalam bab ni, ada para ulama ada cerita. Sebenarnya ada di kalangan kita ni kalau bagi salam, ahli kubur boleh menjawab. Tapi bukan kita kot. Kalau kita, Tok Imam tu bagi salam, terbang serban. Willy sampai ke surau. Waalaikumsalam Tok Imam, oi. Willy confirm. Tapi ada satu cerita daripada seorang ulama besar, nama dia Sultanul Hanafi. Sultan Hanafi ni dia ada di Mesir, di Kahirah. Betul kalau orang datang ke Mesir, dulu saya kat Mesir, saya bawa orang, saya dilantik sebagai exco bahagian pengangkutan lah, menguruskan kapal terbang kalau budak nak balik, menguruskan van, menguruskan bas. Jadi kat situlah saya boleh belajar bahasa Arab. Kalau duduk dekat rumah dengan orang Melayu ni cakap Kelantan, cakap Selangor, cakap Terengganu lah. Bereh boh. Kat Kahirah bereh boh lagi. Jadi tak boleh macam tu, saya duduk dengan orang Arab, dapatlah cakap bahasa Arab sikit. Awal lah sikit saya boleh berbahasa Arab, bahasa Arab Fashah dan juga Ammi. Jadi bila kita duduk buat kerja-kerja macam ni, orang Malaysia datang kadang transit dekat Mesir sebelum nak pergi umrah. Pergi umrah ni tadi, macam mana orang pergi umrah? Teringat kita ni lama tak boleh pergi umrah. Orang nak pergi umrah, tak pernah pergi Mekah, nak pergi, nak keluar rumah, anak azan. Azan tu azan Piramli Semerah Padi tu. Allah, sedih. Sedih tuan-tuan, bukan senang nak pergi Mekah tu, nak pergi Madinah, nak buat umrah. Tapi lupa tengok tiket transit dekat Mesir 2 hari. Dah sampai kat Mesir, tak boleh berjalan. Jalan. Dia tanya, ustaz, kami sampai Mesir ni ustaz, bawa lah kami berjalan. Kata kat Mesir ni ada Fir'aun. Fir'aun dulu di ziarahnya. Belum sampai patut pergi umrah tadi, dah wangi-wangi, dah siap azan ziarah Masjid Nabi dulu. Ni Fir'aun dulu di ziarah ni. Ini yang problem tuan-tuan, orang kita ni. Tapi tu dulu-dulu, sekarang dah tak ada dah. Kan tuan-tuan rahmati Allah, nak katanya bagaimana kalau sampai kat Mesir, saya akan bawa pergi makam-makam para awliya. Antaranya makam Sultan Hanafi. Makam Sultan Hanafi ni dekat betul dengan kawasan perumahan orang Malaysia ni, di Kahirah. Sultan Hanafi ni, kenapa namanya Sultan Hanafi? Dia bukan keturunan Sultan pun, ataupun Sultan. Tapi sebab pada waktu itu, dia kalau bercakap, dengan pemerintah bercakap, orang lebih suka dengar dia bercakap. Pengaruh dia, gaya dia, penyampaian dia lagi membekas dekat hati masyarakat berbanding kalau pemimpin berucap, pemimpin bercakap, pemimpin berpidato. Ini kehebatan yang Allah Ta'ala bagi pada lisan para ulama. Jadi pada ketika itu, Sultan Hanafi ni memang dia memiliki amalan yang paling hebat. Dia tak pernah kata tidak kalau orang minta dekat dia. Satu hari dia balik Mekah, dia bawa 2 botol air Zam-Zam. Kebetulan ada 2 botol, kita guna je lah sebagai alat bantu mengajar. Yang pertama tuan-tuan, air yang diguna air Zam-Zam tak banyak lah dulu tak adalah nak bawa balik, bawa apa minyak wangi ke, tasbih ke, jubah, kurma ke, tak ada kan. Sebab kalau kita belik-belik balik tasbih tu made in China juga
Kan tuan-tuan? Jadi nak kata orang dulu bawa air zam-zam aja. Bila bawa air zam-zam, satu air zam-zam ni dia guna untuk keperluan dia, nak berwuduk, nak minum dan sebagainya. Satu lagi dia guna nak bagi hadiah pada ahli keluarga, dan itulah yang dinanti oleh anak dan isteri. Abang balik kejap lagi, jangan lupa bawa air zam-zam. Kami nak sangat, teringin sangat, bukan senang nak pergi sana. Jadi dalam perjalanan, satu botol dah habis digunakan, tinggal satu botol. Satu botol ni tadi dah nak sampai dekat depan rumah, datang seorang budak. Ya imam, wahai imam kami. Dia tok guru besar. Tok guru besar semua orang kenal. Wahai tok guru, ya syekhuna, wahai tok guru kami, tolonglah. Kami nak sangat air zam-zam ni. Nak banyak mana? Nak semua. Jadi apa saya sebut tadi, Sultan Hanafi, dia punya perangai, dia tak boleh kata tidak kalau ada permintaan orang. Kalau nak semua, dia bagi semua. Tapi benda yang dia nak bagi ni, benda yang sangat penting. Air zam-zam yang hanya ada di Mekah. Nak balik daripada Mekah ke Mesir ni bukan dekat. Bukan macam kita hari ni boleh order-order, boleh import dan sebagainya, tak ada. Jadi pada ketika itu, ni 1000 tahun cerita dulu, 1000 tahun ni tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku pada ketika itu, akhirnya air tu diberi pada budak ni tadi. Budak ni punya seronok, dia doa segala macam, punya seronok, syukur sangat. Balik rumah, dah letak beg apa segala macam, senyap aja Sultan Hanafi rahimahullah ta'ala. Maka anak dan isteri tanya, mana air zam-zam yang kami pesan tadi? Dia senyap, tak cakap. Dia keluar daripada rumah, dia pergi dekat masjid yang berdekatan, tempat dia mengajar, tempat dia bersuluk, tempat dia berzikir dan sebagainya. Duduk betul-betul dekat kawasan mimbar masjid, tempat khutbah tu. Duduk depan tu, maka dia solat 2 rakaat merayu kepada Allah. Ya Allah, janganlah malukan aku, ya Allah, aku nakkan air zam-zam, ya Allah, dan sebagainya. Doa sungguh. Habis solat, bangkit daripada tempat solat ni, bukan cerita dongeng tuan-tuan, ni cerita wali Allah ni. Sebab tu cerita-cerita karamah ni Imam Ghazali suruh kita dengar. Imam Ghazali suruh kita ambil pengajaran. Baru nak bangkit daripada tempat bangun, depan mihrab, depan mimbar, maka tempat dia sujud tu tadi macam berair. Tengah-tengah padang pasir ni tuan-tuan, susah tiba-tiba nak mengair air, maknanya macam ada mata air kat situ. Maka dipanggil orang-orang berdekatan, tok-tok siak yang ada, digali, maka jadi satu perigi. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Sultan Hanafi, di sana ada makam Sultan Hanafi. Nama pun Masjid ataupun Jami' Sultan Hanafi. Tuan-tuan masuk, tok siak tu akan bawa tuan-tuan daripada luar, bawa sampai ke sampai ke mimbar tu tadi. Dia selak sejadah, dia buka macam ada tembaga kecil tu penutup telaga tu, dia akan cedok air, dia akan bagi tuan-tuan rasa air tu. Air itu tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada Sultan Hanafi. Daripada hari itu sampai hari ni tak kering-kering. Sebotol zam-zam yang diminta ni dibagi tadi, Allah Ta'ala bagi air zam-zam untuk kegunaan dia pada zaman dia, sampai ke hari ni tak pernah kering. Siapa kata janji Allah pasal sedekah ni, yang kita kata tak putus-putus ni, tak betul. Pernah berlaku. Sebab tu bila kita tengok kewalian, karamah para ulama', para wali Allah ni, kita rasa kecil sangat. Betapa dekatnya dengan satu amalan yang dia buat. Rupanya itulah yang diterima Allah. Itulah yang mengangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu kita jangan rasa lekeh dengan amalan yang kecil-kecil ni. Contoh kalau AJK kata tolong share poster ceramah ni, Piu Amin datang ni, contoh. Sekarang tak boleh pakai Piu, Ustaz Amin datang ni. Kan? Kalau letak Piu lagi orang tak mau datang. Da'i tak mau letak Ustaz Amin. Tambah sikit lah AF, bukan kena Fatasia, Al-Fadil, cantik sikit. Contoh. Kita pun malas. Kita share, tak tahulah kita share. Tak tahu yang kecil-kecil itu mungkin menambah kebaikan pada diri kita. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, jangan tinggalkan yang kecil-kecil. Kadang-kadang yang kecil-kecil amalan itulah yang menyebabkan kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sultan Hanafi saya nak cerita apa? Dia kalau bagi salam dekat tanah perkuburan, ahli kubur menjawab kembali salam, waalaikumsalam ya wali Allah. Ini kehebatan Sultan Hanafi. Baik tuan-tuan, yang kelima. Tak boleh lama-lama tuan-tuan. Dah masuk isyak dah ni. Belum. 8.17 kan? Dia dah kelip-kelip dah tu. Yang kelima, seseorang yang masuk ke dalam satu negeri, satu daerah, tapi tidak solat Jumaat. Ini panjanglah perbahasannya. Maknanya, kalaulah kita ni ada kemampuan dan boleh untuk solat Jumaat, maka laksanakan solat Jumaat. Ini sekarang ni tuan-tuan, kat tempat Negeri Sembilan ni Alhamdulillah. Ada beberapa tempat yang mungkin dah lama
Yelah, kita nak tutup masjid surau ni bukan saja-saja ada sebab, ada fatwa, ada hujah. Tapi trend kita kalau kat tempat saya kat Ceras, beberapa tempat tak boleh salat. Hari Jumaat patut pukul 12, 12.30, pukul 1 tu kita dah standby lah. Tapi sebab dah lama sangat tak sembahyang Jumaat ni, orang kita ni dah tak sensitif dengan hari Jumaat. Pukul 12.30, pukul 1 caketiau lagi. Sebab dia tahu, alah Zohor sampai pukul 3.30 bang. Tapi kalau hari Jumaat kita akan berlumba-lumba. Jadi ini yang kadang-kadang memberi kesan sedikit. Maka insya-Allah kita doakan agar Covid ni dapat berlalu dan dapat diimarahkan kembali masjid dan surau Allah dan kembali kita melaksanakan salat Jumaat. Yang keenam, ada seseorang alim yang hadir ke tempatnya tetapi dia tidak bersama-sama untuk berguru dan menyantuni ilmunya. Saya ulang kembali, ada orang alim, ada ustaz, ada tok guru datang ke tempatnya tapi dia tidak menyantuni ilmunya. Ini juga punca jadi hati hitam. Kita tahu ni malam ni ada ceramah. Saya rasa tengok jadual tu ada tok guru besar lagi lepas ni. Ustaz-ustaz lain lepas ni kan. Ada ustaz-ustaz lain lepas ni. Datang ke tempat kita. Tapi kalau darurat tak apalah. Kita tak hadir, maka ketika itu kita juga boleh menyebabkan hati ini jadi hitam, hati ini jadi gelap. Tuan-tuan rahmati Allah, maka santuni para ulama yang datang. Yang ketujuh, dua orang yang berjumpa. Dua orang yang bertemu, yang berjumpa namun tidak bertegur sapa, tidak bertanya nama, dan ia sesungguhnya tidak mahu bersilaturahim. Nah, maksudnya kalau kita bertemu dengan orang, kita tak ada rasa langsung nak bersilaturahim. Tak kira lah berdua ke, bertiga ke, maka di sini pentingnya menjaga silaturahim. Sebab tu Nabi sebut afsyus salam, sebarkan salam, wa tut'imut ta'am, bagi makan pada orang, wasilu silatul arham. Jaga silaturahim, jangan bergaduh, jangan berpecah. Jangan kerana itu, kerana ini kita menghina, memaki, kita berputus silaturahim. Setiap orang ni dia ada 10 kebaikan. Jangan kerana satu kejahatan dia kita menafikan 10 kebaikan yang dia buat. Jangan. Kadang-kadang kita ni benda kecil-kecil menyebabkan kita bercerai-berai, menyebabkan kita pecah belah, menyebabkan kita tidak bertegur sapa. Ini jangan. Betul, itu yang paling penting untuk kita sama-sama amalkan. Jaga silaturahim kita. Lebih-lebih lagi dekat rumah Allah, rumah ibadat ini, jaga sungguh-sungguh silaturahim kita. Bertegur sapa, bertanya kita, susah senang orang. Baik tu kita hari ni boleh buat database. Dan lagi-lagi saya kata, sekarang ni masjid surau boleh buat Google Form tu, kan? Google Form yang selalu kita masuk nama, masuk itu, masuk ini, kita sebarkan kepada seluruh ahli qaryah. Dekat sana database maklumat tu akan dikumpul kat surau, ataupun kita sendiri pun yang mungkin datang kuasa kampung tahu, pendapatan dia dulu 5,000, sekarang dah jadi 1,500. Tolak tak cukup makan tapi segan nak bagi tahu. Dalam Google Form tu dia boleh bagi tahu, yang tahu seorang aja. Jadi di sana kita boleh mengubah ataupun menyusun bagaimana untuk memberi kebajikan dan juga untuk menyantuni mereka-mereka yang susah tapi susah nak bagi tahu dengan kita. Ada juga orang macam tu. Sebab dia tak pernah susah. Bila dia datang susah, dia malu nak bagi tahu dengan orang. Sebab tu santun ini zaman-zaman Covid ni paling, ya Allah, memang bencana besar. Ramai orang hilang kerja, ramai orang susah, ramai orang tak berani. Akhirnya apa yang berlaku? Berlakulah penceraian, berlakulah pergaduhan, berlakulah kecurian dan jenayah sebagainya. Jadi amalkan silaturahim yang terbaik. Yang ke-8, seseorang yang dijemput datang ke satu jemputan. Dia telah menjawab ya, tetapi tidak hadir dengan tidak ada sebab. Seseorang yang dijemput untuk datang ke satu-satu jemputan, dia dah menjawab ya, hadir, tapi tak datang tanpa sebab. Ini tak boleh juga. Ustaz-ustaz pun begitu juga kadang. Datang ustaz, hadir, tunggu sampai ke isyak, tak datang-datang. Pening juga kita ni. Begitu juga jemputan-jemputan esok dah boleh kenduri kendara. Jangan kita tipu dengan insya-Allah aja. Orang Melayu kita kan suka insya-Allah. Kalau insya-Allah tu haram, tak datang confirm. Itu orang kita lah. Tapi kalau Arab insya-Allah ni tak datang, memang kafir sungguh dia bagi. Orang Arab ni dia keras sikit. Orang Melayu kita ni insya-Allah ni kalau insya-Allah ni kira macam 50-50 lah. Tak boleh begitu. Kalau kita dah kata ya, dah hadir, jangan anaya tuan rumah. Bukan senang orang nak jemput kita, orang hargai kita. Orang kenal kita, orang sayang kita tu satu nikmat yang besar. Jangan kita sia-siakan. Kalau tak boleh hadir, cakap. Tak boleh hadir, bagikan sebab musabab. InsyaAllah tak nak jadi hati hitam, tak nak orang
anggap kita sombong, anggap kita ni ada level yang lebih pula daripada orang lain. Tak nak, supaya kita ni merendah diri. Yang kesembilan, seseorang anak muda yang tidak menghabiskan masa mudanya untuk belajar ilmu dan adab. Seorang anak muda yang tidak menghabiskan masa mudanya untuk belajar ilmu dan adab. Sebab itu waktu muda yang penting untuk kita belajar ilmu dan juga adab. Ini penting. Waktu hari ni kita tengok kewujudan, yalah, ada yang kata kewujudan pendakwah selebriti dan sebagainya memberi kesan juga. Walaupun gelak-gelak tadi tu, sedih dalam hati tu. Kan? Sebab apa? Beri kesan. Kadang saya pun malu nak jumpa orang, nak apa. Sebab orang semua orang bertanya. Wartawan jangan cakap lah. Kan? Jangan nak tanya saya pasal Nelopa ke apa ke. Saya cakap saya bukan purist. Salah pure ni. Tapi nak tanya benda yang kita tak berapa nak sedar. Sebab itu tuan-tuan, ilmu dan adab ini antara benda yang penting. Sebab itu syuhrah, kemahsyuran dan populariti ni satu benda yang sebenarnya memakan kita sendiri sebagai ahli agama. Sebab itu satu waktu tu saya menangis. Kami menangis dalam satu usrah dengan tokoh-tokoh pendakwah besar. Saya tak nak ceritalah siapa dengan pendakwah besar. Tiba-tiba seorang ustaz ni dalam halaqah tu dia kata, kalian tahu tak, sebenarnya orang yang pertama masuk dalam neraka Allah ni siapa? Baca tak hadis tu? Kita pun ingat balik, orang pertama yang masuk dalam syurga, dalam neraka Allah adalah agamawan. Allah tanya dekat dia, adakah engkau tuntut ilmu ni kerana aku? Depan Allah lagi dia menipu, aku tuntut ilmu kerana engkau ya Allah. Allah Ta'ala kata apa? Kadzibta, penipu engkau ni. Sesungguhnya engkau tuntut ilmu untuk kemahsyuran. Kau tuntut ilmu supaya orang nampak engkau megah. Kau tuntut ilmu supaya engkau diangkat untuk masuk ke dalam corong-corong TV dan radio. Allahu Akbar, fitnah besar. Bila saya dengar tuan-tuan menggigil, takut. Yang kedua, tuan-tuan tu hadis tu kan, dermawan. Yang keapa? Ramai lagi orang-orang yang masuk saf pertama yang masuk dalam neraka Allah, agamawan, para ulama. Itu muhasabah kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, bukan kita nak kata apa. Sebab itu kalau tuan-tuan ada anak-anak yang nak belajar ilmu agama, teruskan. Saya dulu nak belajar agama ni, orang kiri kanan tanya, nak makan apa esok anak kau besar ni, Man? Jadi ustaz, betul tuan-tuan, sampai sekarang orang tanya nak makan apa. Ni kejap lagi ni tanya ni, kambing golek ke ayam terbang? Tanya, ada kambing golek? Oh, tak golek lagi, nampak nengok juga bau. Tak ada pula bau kambing. Tai kambing bau lah. Tak apa, tahun depan lah kita buat. Sajalah tawar-menawar, mana tahu. Tuan-tuan yang terhormati Allah, itulah muhasabah yang besar. Sebab itu tuan-tuan, Allah SWT, bagi saya jugalah, kena tuntut ilmu dan adab. Sampai sekarang tak habis belajar lagi. Dia dah habis master, nak sambung lagi PhD. Orang kata mi segera ke apa ke, lantak pi lah. Sebab saya kesian ramai tokoh-tokoh dalam pendakwah selebriti ni, ada mereka yang hebat-hebat. Tapi bila satu berlaku, terkena kepada semua. Maka insya-Allah kita doa-doa, kita minta Allah pelihara semua para pendakwah ini agar terus istiqamah dan ikhlas dalam menyampaikan kebaikan dan bersama-sama menjadi barisan hadapan untuk melangkah ke masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, seseorang yang kenyang. Ar-rajulun syab'an wa jaruhu ju'an, akan tetapi jirannya kelaparan. Langsung dia tak peduli dengan jiran dia yang susah. Ini penting juga tuan-tuan. Kita hidup kejiranan ni, ini yang penting. Kita pelik, orang dulu-dulu rumah jauh-jauh, sebatu-sebatu jauh-jauh, orang dulu punya rumah-rumah, betul tak? Sana hujung sini. Tapi kenal antara satu sama lain. Siapa rumah hujung tu? Oh, tu Mak Ngah Husu, dah 10 tahun meninggal, diabetes. Tahu. Anak dia tu kerja tu, lawyer tu, tahu. Nak pergi daripada rumah dia ke rumah Mak Ngah Husu tu, kena naik Grab RM25 punya jauh. Orang dulu-dulu. Cuba tanya atuk nenek kita. Lagi orang Negeri Sembilan ni, semua tahu. Tapi orang sekarang duduk rumah sebelah-sebelahan. Orang sebelah tu kerja apa? Ambil tahu hal orang buat apa? Busy body. Tengoklah Facebook dia. Begitu orang kita kan. Anak dia sekolah mana? Entahlah. Tak pernah nampak pula. Ambil anak aku kat sekolah aku, tak pernah pula nampak anak dia ada sekali. Sekolah tempat lain kot.
Padahal duduk sebelah-sebelah, dinding kongsi. Kalau drill tu, kita tengah mengaji bergegar. Astagfirullahalazim. Tapi sabar. Kan, tak nak buat cerita leceh. Facebook dulu. Tak ada silaturahim. Sebab tu kalau jiran kelaparan, jiran susah beras, tak ada gula, tak ada lauk pauk, tak ada. Nampak kereta ada. Tak tahu kereta tu lama tak bayar. Kita buat relax aja. Hanya orang taman tahu, orang